Okay. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah mula dah Um, Assalamualaikum semua followers dan syarah. InsyaAllah saya Mas, saya moderator untuk malam ni. Saya perkenalkan dululah kita punya panel pada malam ni. Beliau ialah saudari Syaurah binti Ishaq, berusia 22 tahun dan sekarang menuntut di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor Quiz. Betul? Dalam bidang tahfiz dan qiraat. Dan beliau juga seorang penulis buku tajwid dan founder untuk page Aku dan Al-Quran. Betul. Syaurah juga seorang hafizah, Masya Allah hebat. Sangat tak sangka dapat berjajah dengan someone yang sangat hebat ni, Masya Allah. Jadi tanpa kita buang masa, boleh kita teruskan, Syarah? Boleh insyaAllah. Okey, terus kepada kita punya soalan pertama dan insyaAllah malam ni kita sharing tentang hijrah dan Al-Quran. Kita nak tengok bagaimana perkaitan antara dua benda ni. Jadi, okey, untuk mulakan, pada pandangan Syarah sendiri, apa pendapat Syarah tentang hijrah? Dan kalau Syarah tak keberatan untuk berkongsi, boleh tak cerita sikit macam mana penghijrahan Syarah sendiri? Dari mana bermulanya? Mungkin ada follower Syarah sendiri yang nak tahu. Boleh insyaAllah silakan. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nur Syafiqah. Akak umur berapa Sama ke tua sikit? Tak, tua sikit. Tua sikit. Okay, so depan kakak lah. Boleh. Kita just sharing santai sahaja kan? Santai je insyaAllah. Bahasa-bahasa pasar je lah kot. Boleh? So, terima kasihlah di atas jemputan. Okay, untuk maklumat semua, Kak Syafiqah ni jemput saya sebulan yang lepas kalau tak silap saya kan. Betul. So nak cerita ni lama jemputan tu. Tapi Alhamdulillah Allah beri juga kesempatan untuk kita sama-sama sharing lah. Okay, untuk Alhamdulillah. topik hari ni. Dan sebenarnya topik yang kita nak bincangkan ni bagi saya adalah satu topik yang agak berat. Yang bila kita sebut tentang hijrah. Ada orang dia kadang-kadang bila sebut tentang hijrah ni dia takut. Okay, so sebelum kita pergi jauh ataupun saya nak menjawab persoalan akak, saya nak mulakan satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 218 muka surat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, jadi kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran ini, Allah menceritakan tentang perihal 3 jenis manusia. Yang pertama mereka orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang berhijrah dan yang ketiga adalah golongan yang mana berjihad di jalan Allah. Maka ketiga golongan ini adalah golongan yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Rahmat ni apa? Rahmat ni bermaksud kebaikan. Okey. Jadi ayat ni sangat sesuai dengan topik yang kita nak bincangkan pada hari ni. Apa sebenarnya hijrah ni kan? So macam persoalan akak tadi, apa definisi bagi saya hijrah tersebut? Okey. Kita bukan nak cerita hijrah tu bermaksud saya berpindah daripada Selangor ke Kelantan. Okay? Kita bukan cerita tentang perpindahan tempat daripada satu tempat ke satu tempat yang ni. Okey, tetapi kita nak cerita tentang penghijrahan diri kita sendiri daripada semalam ke hari ni. Maksudnya apa? Sebagai seorang Muslim, setiap hari kita mesti ada niat, ya Allah, aku nak esok lebih baik daripada hari ni. Dan hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi setiap hari mesti ada matlamat sebegitu. Kita tak nak jadi manusia yang hari ni lebih teruk daripada semalam. Tu maksudnya apa? Kita hijrah juga. Tetapi hijrah kita tu bukan hijrah yang membawakan diri kita ni menjadi orang yang lebih baik. Na'udzubillah min zalik. Okay? So tu definisi hijrah bagi saya lah. Maksudnya apa? Setiap hari kita nak mengupdate diri kita
upgrade diri kita ni untuk menjadi orang yang lebih baik. Alright, so untuk soalan yang kedua tu, soalan tu special sikit bagi saya. Tak pernah lagi orang tanya pada saya. Saya ni bermula hijrah daripada macam mana ke macam mana kan. So saya share lah, kira special lah untuk soalan ni. Okay, right. So saya cerita sedikit. Bagi saya, penghijrahan yang paling besar yang saya buat sepanjang saya hidup, ia bermula bila mana saya mula masuk ke dunia menghafaz Al-Quran. Okay, itu adalah perubahan yang paling besar ataupun yang paling drastik yang saya buat dalam hidup saya. Sebab, okay, nak ceritanya, cerita pada kawan-kawan ni, adik-adik yang sedang mendengar, sebenarnya sebelum saya menghafal Al-Quran, kita bukan jenis orang yang pakai tudung labuh, tapi kita kita memang tutup aurat. Tetapi aurat kita tu kita tidaklah mengatakan sempurna. Sempurna tu maksudnya apa? Tudungnya bawah dada, pakaiannya longgar. Okay, jadi saya sebelum saya menghafal Quran seperti orang-orang biasa lah. Bukan berperwatakan seperti orang yang menghafal Quran. Tapi subhanallah, Allah waktu sebelum saya hafal Quran tu, Allah berikan saya satu rasa yang mana saya kalau tengok orang-orang pakai tudung labuh ni kan, saya selalu cakap macam ni, ya Allah, aku nak jadi macam mereka. Dia hanya lintasan hati. Saya tak pernah berdoa pada Allah aku nak jadi macam dia orang. Dia cuma lintasan hati. Ya Allah, aku harap satu hari nanti aku boleh jadi macam mereka. Sebab kita kena faham, bila kita nak buat sesuatu perubahan, dia bukan satu perkara yang mudah. Lagi-lagi kita bukan berada pada persekitaran begitu. Kan? Persekitaran kita mungkin orang yang rapat dengan kita tak pakai tudung labuh. Jadi kadang-kadang bila kita nak mulakan step yang pertama, kita rasa malu dan kita tak ada kekuatan. Okay, so bila saya start mula menghafal Al-Quran, di situlah perubahan yang paling ketara saya buat. Yang pertama dari segi pakaian saya sendirilah. Okay, pakaian tu memang berubah secara drastik. Dan waktu tu memang macam bila kita duduk seorang-seorang kan, waktu tu saya baru terfikir yang sebenarnya Allah sedang mengabulkan permintaan saya tanpa saya sedar. Kan? Sebab tu saya selalu sebutlah kalau dekat mana-mana perkongsian, kita kena sentiasa jujur dengan apa yang kita niatkan. Kan kadang-kadang kita cakap mulut kita lain, tapi hati kita sebenarnya lain. Ustaz selalu pesan, kita mesti kena jujur dengan apa yang kita niatkan. Sebab niat kita ni akan membawa ke mana arah tuju kita. Kalau kita niat contoh, okay, kita nak jadi orang yang lebih baik, kita nak tutup aurat, kita nak jaga solat, kita ada niat. Okay, dan kita buat tu sebab semata-mata lillahi ta'ala. Percaya ataupun tidak, ya memang kita kena percaya yang bila niat kita memang lillahi ta'ala, Allah akan buka jalan satu persatu yang kadang-kadang kita rasa macam Allahu Akbar. Maksudnya kita tak terjangkau benda tu boleh menjadi satu kenyataan yang pada mulanya kita rasa macam mustahil untuk aku jadi orang yang sedemikian. Okay, so itu di antara perubahan yang paling ketara yang saya buat. So bila saya masuk dunia hafazan Quran, dari segi pakaiannya, solat kita pun lain. Kalau dulu solat subhanallah cepat, nak cepat-cepat habis je kan. Tapi bila kita dah masuk dalam dunia hafazan, kita mula faham dalam hidup kita ni kita ada tujuan. Kita ibadah ni bukan semata-mata kita nak tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba, tapi sebenarnya pada ibadah yang kita buat tu adalah untuk diri kita juga. Untuk kita rasa tenang. Kalau dulu macam solat, okey dah solat, okey habis kat situ. Kita tak faham matlamat kepada ibadah tersebut. So itulah secara ringkas berkenaan dengan bagaimana hijrah saya dalam kehidupan. Tu yang paling besar lah yang boleh saya kongsikan. Tapi kalau nak cerita pengalaman sepanjang berlaku perubahan tu memang macam-macam cerita lah. Okay? Tapi itu secara ringkasnya, dan apa yang saya nak highlightkan dekat sini untuk kawan-kawan, adik-adik yang rasa nak berubah, tak kisah dari segi apa pun, mungkin dari segi pakaian. Sebab akak tahu kalau kita ni jenis orang yang contoh pakai baju ketat kan, lepas tu kawan-kawan kita semua pakai baju ketat, so kita takut untuk memulakan. So yang pertama akak nak highlightkan adalah kita kena betulkan niat kita. Okay, kemudian kita kena mulakan langkah. Langkah tu apa? Cari suasana yang boleh bantu kita untuk kita capai apa yang kita nak. Okay, so paling penting dalam hidup ni setiap hari adalah penghijrahan. Hijrah ni bukan cerita bila kita buat hijrah yang paling besar sahaja dalam hidup kita. Tapi hakikatnya setiap hari mesti ada penghijrahan. Contohnya apa? Hari ni solat subuh pukul 6.30 contoh. So esok kita cuba hijrahkan diri kita, solat subuh 6 suku.
Okey, dah berjaya 6 suku, lusa pula cuba usaha untuk dapat solat subuh pukul 6 pagi. So itu adalah hijrah walaupun kita rasa macam benda kecil. Tetapi kalau diletakkan lillahi ta'ala, maka dia tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. So itu secara ringkaslah untuk soalan yang pertama. Alright? Jadi keseluruhannya Syara, hijrah ni dia ialah perbuatan atau apa-apa tindakan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Betul? Ya, betul. Dia tak kisahlah, dia tak perlu secara drastik sebenarnya. Sebab tak semua orang mampu untuk buat secara drastik. Jadi kita boleh dengan slow-slow macam Syarah tadi cakap kan. Jadi insyaAllah tanpa membuang masa, kita pergi kepada soalan yang kedua. Syarah okey? Nak minum air dulu ke? Tak apa. Okey. Okey. Boleh teruskan. Okey, jadi soalan yang seterusnya. Okey, hijrah dan Al-Quran, sebenarnya apa perkaitan? Ada tak kaitan sebenarnya antara hijrah dan Al-Quran? Dan apa kepentingan Al-Quran ni dalam penghijrahan seseorang? Ada tak kaitan antara dua ni? Baik, silakan. Right. Okay, so untuk soalan yang kedua ni dia memang sangat terkait dengan tajuk kita hari ni lah, iaitu Al-Quran dan hijrah. So apa kaitan Al-Quran dengan hijrah? So semestinya Al-Quran dengan hijrah ni adalah satu perkara yang kita tak boleh pisahkan. Okay? Sebab apa? Di antara sebab Al-Quran ini diturunkan adalah untuk memberi motivasi ataupun panduan kepada kita untuk orang-orang yang nak jadi orang baik. Kalau kita nak jadi orang baik, tak ada cara lain melainkan kita kembali balik kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okay? So di antara perkaitan di antara hijrah dan juga Al-Quran, yang saya nak highlightkan dekat sini adalah dalam proses kita nak hijrah jadi orang yang baik, kita mesti berdamping dengan Al-Quran dengan menjadikan Al-Quran itu sebagai satu sumber kekuatan untuk kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Okey, saya nak bercerita satu kisah. Saya ni jenis orang yang suka bercerita. Boleh, saya seronok dengar. Right? So ada satu kisah, kalau kita kenal seorang wali Allah yang namanya Imam Fudail. Imam Fudail ni banyak, kalau kita dengar cerita tentang kisah-kisah penawar hati dan sebagainya. So Imam Fudail ni sebelum beliau menjadi seorang wali Allah, beliau ni merupakan seorang pencuri tau. Jadi kita tengok bagaimana seorang pencuri boleh dinaikkan martabat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi seorang wali. Jadi Imam Fudail ni sebelum dia berhijrah sebelum beliau menjadi wali Allah, beliau ni seorang pencuri. Hebatnya Imam Fudail ni sehingga kan satu daerah ni, negeri dia semua tahu. Kalau sebut sahaja nama Imam Fudail, semua orang akan takut. Sebab badan dia sasa, dia orang yang sangat-sangat kuat dan dia memang perompak, pencuri dan sebagainya. Sehingga kan ada satu kisah riwayat menyebutkan kalaulah Imam Fudail tu lalu dekat satu tempat tu, dia tak minta apa-apa lagi. Orang dah siap-siap bagi dah barang sebab takut dengan dia. Nak cerita je kan. Jadi satu kisah tu, satu hari tu Imam Fudail dia nak mencuri di satu rumah. Jadi sedang dia masuk dalam rumah tersebut, tiba-tiba dia mendengar tuan rumah tersebut membaca satu ayat Al-Quran yang berbunyi surah Al-Hadid ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Maksudnya apa? Belum sampaikah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi kebenarannya yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah berbuat seperti mana orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, yang mana mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Jadi bila mana Imam Fudail mendengar alunan ayat Quran ini, Imam Fudail dia menggigit. Sebab apa? Ayat ini menceritakan tentang kehadiran hidayah tu. Kan Allah sebut dalam tu. Dan Imam Fudail ketika itu dia sangat-sangat menyesal dengan perbuatannya. Sebab Imam Fudail mendengar ayat Al-Quran ini, akhirnya Imam Fudail bertukar menjadi seorang wali Allah Azza wa Jalla. Kita tengok bagaimana Al-Quran ini, Imam Fudail tak baca Al-Quran. Imam Fudail hanya mendengarkan ayat Al-Quran tetapi menjadi asbab untuk dia buat perubahan yang besar dalam kehidupan dia. Jadi kalau kita tengok dalam kisah ni sebenarnya Allah nak cerita apa pada kita? Al-Quran ini dia akan memimpin manusia untuk menjadi orang yang lebih baik.
Jadi kalau kita nak jadi orang yang lebih baik, maka nak ataupun tak nak kita mesti kembali kepada Al-Quran. Okay, bila kita sebut tentang kembali pada Al-Quran, maksudnya apa? Bukan tiap-tiap hari pegang Quran. Pegang Quran. Ataupun bukan tiap-tiap hari tengok je Quran. Yelah, ustazah kata tengok Quran dapat pahala. Pahala. Kan? So kita pun duk tenung dekat rak tu kan. Tak apalah, dapat pahala dah. Daripada tak tengok. Okay. Kita kena ingat. Tujuan utama Al-Quran ini diturunkan bukanlah semata-mata untuk dibaca. Bukan semata-mata untuk disentuh. Tetapi tujuan yang paling utama adalah untuk menjadi panduan bagi kita sebagai seorang Muslim dalam kehidupan seharian kita. Jadi untuk kita jadikan Quran sebagai panduan, kita mesti kena faham apa yang Allah nak ceritakan pada kita dalam Al-Quran. Bukannya bila baca Quran, Allah cerita tentang azab. Kita pun, okey, ni cerita tentang azab. Okay, jadi kita habis kat situ. Bila Allah cerita pasal syurga, okey, yang surah ni cerita pasal syurga, habis dekat situ. Bila Allah cerita tentang sifat-sifat orang yang fasik, kita pun okey, ni kan orang fasik, aku bukan orang fasik. Tidak. Ayat Al-Quran ini diturunkan supaya kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Contoh, dalam ayat Al-Quran Allah sebut tentang orang fasik. Maka kita kena praktikalkan dalam kehidupan kita supaya kita tidak ada tanda-tanda orang munafik dalam ayat Quran tersebut. Okay? Antara lain, Al-Quran dengan penghijrahan ni jadikan Al-Quran ni sebagai apa? Sebagai kekuatan ataupun motivasi untuk kita terus konsisten dengan apa yang kita sedang buat. Okay, contohnya apa? Biasalah, kita ni sebagai manusia setiap hari buat dosa pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang-kadang ada manusia yang mana bila dia berbuat dosa, dia mula rasa putus harap daripada Allah Azza wa Jalla. Dia akan fikir macam ni, saya dah buat dosa banyak, agak-agaknya Allah ampun tak dosa saya. Dan akhirnya dia tak minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Dia rasa dia tak layak untuk mohon keampunan dia. Tapi bila orang tu dia berpegang pada Al-Quran, dia akan terkedu ataupun dia akan memotivasikan balik diri dia bila baca surah Az-Zumar ayat yang ke-53. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah sebut apa dalam ayat Quran ni? Allah sebut, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi orang yang dia rasa nak give up dengan rahmat Allah, bila baca ayat Al-Quran ni agak-agak dia akan jadi orang yang macam mana? Dia akan bersangka baik dengan Allah. Rupa-rupanya Allah ni sentiasa menanti aku untuk aku kembali pada dia. Sebab tu perkaitan di antara Al-Quran dengan hijrah ni sangat-sangat rapat. Jadi kalau nak berhijrah, maka kita tak boleh lari daripada Al-Quran. Jadikan Al-Quran ni sebagai sumber kekuatan kepada kita dan sumber inspirasi pada kita untuk terus buat perubahan dalam kehidupan kita. Itu yang paling utama. Okay, so saya nak highlightkan sini adalah kita jadikan Al-Quran ni dalam proses kita nak menghijrah diri menjadi yang lebih baik adalah kita menjadikan Quran ni sebagai sumber kekuatan untuk kita istiqamah dalam penghijrahan. Okay, sebab kalau kita baca bagaimana kisah-kisah Nabi dalam proses mereka nak menghijrahkan umat mereka, ada umat-umat yang mana tidak menerima dakwah-dakwah para Nabi. Tapi bagaimana mereka react dengan perbuatan tersebut, yang akhirnya menjadikan Quran sebagai motivasi untuk terus mereka berdakwah. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita. Sebab saya tahu hijrah ni bukan benda yang senang. Sebut hijrah memang mudah. Tapi untuk kita buat, dia bukan satu perkara yang mudah. Okay? Jadi kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Right? So itulah secara ringkas ni untuk soalan yang kedua. Okay. Jadi seronok pula dengar. Okay. Okay. Bila cerita pasal sirah tadi, teringat pula cerita pasal Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia sebut surah Taha. Betul. So teringat perkaitannya sangat kuat sebenarnya. So Nabi sendiri even Sayyidina Umar tu sampai dilantik jadi khalifah, jadi apa, salah satu khalifah dalam Khulafaur Rasyidin. Sedangkan dulunya sebelum tu sangat memusuhi Islam, sangat benci Rasulullah. Betul? Betul.
So untuk Okay. berubah, hijrahkan diri, kita tak boleh lari daripada Al-Quran. Al-Quran, Kita betul? kena berpaut. Yes. Betul. Jadi, jap, ada soalan. Apa tu? Syarah next time kalau boleh dibuat FB bagi tahu sebab senang sharing live. Untuk syarah. Okay. Oh, ni bukan dekat Facebook, dekat Instagram. Okay. Tapi saya ada share dekat Facebook. Dia tak boleh link tak boleh. tahu. Oh, okay. Ada orang hai kat syarah. Hai. Okay, hai semua. Baik, insyaAllah terus kepada soalan ketiga. Okay. Mm-mm. Saya ada satu situasi di mana orang ni dia solat dia tak pernah tinggal. Mm-mm. Dia tutup aurat dengan sempurna, masya-Allah. Tapi dia ada masalah sikit dengan Quran. Dia rasa dengan dia solat, dengan dia tutup Al-Quran tu pun dah cukup. Maksudnya dia dapat benda wajib pun dia rasa dah cukup. Dia tak perlu pun macam dia tak ada rasa macam perlu ke nak baca Quran ni macam tu. Dia apa pendapat Syarah tentang ni dan sebenarnya ada tak cara nak atasi daripada orang yang fikir macam ni? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk menjawab persoalan ni, Syarah nak jawab, Syarah nak kongsi satu ayat Quran daripada surah Al-Ankabut ayat 45. Muka surah 401. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat ini mencegah seseorang itu daripada buat perkara yang keji dan juga mungkar. Kan? So bila persoalan ni, bila akak tanya kenapa ada orang yang solat tapi dia tak baca Al-Quran, kan kita pelik. Sebab hakikatnya bila seseorang itu dia buat sesuatu kebaikan, dia akan ada rasa yang aku nak sentiasa membuat perkara kebaikan sebab dia rasa seronok dengan ketaatan. Tapi akan menjadi isu kenapa ada orang yang solat tapi dia tak baca Quran. So mungkin dekat sini di antaranya adalah kerana kurang kefahaman dia tentang agama. Okay, dia tahu tentang agama tapi dia tahu hanya yang fardu-fardu secara asas. Ada orang dia nak baca Quran banyak-banyak tapi dia tak pandai nak baca Quran. Dia boleh solat tapi dia tak pandai baca Quran. Tapi bagaimana pula kalau orang yang solat dan dia boleh baca Quran tapi dia tak nak baca Quran? Okay. So dekat situ kita kena semak diri kita. Dekat mana silap saya sehingga kan saya rasa tak berapa semangat nak dengan Quran. Okay. So perkara yang pertama, apa yang boleh kita buat adalah kita kena faham macam ni lah. Okay. Nanti bila mana kita dijemput oleh Allah Azza wa Jal, okay, bila mana di saat kita mempersembahkan kita punya amalan, okay. Jadi kalau kita solat fardu, okay, kita ni contohlah kita cerita pasal solat fardu sahajalah. Solat fardu kita ni kalau kita kira lah agak-agak solat isyak tadi, kita tanya diri kita kan, solat isyak tadi, adakah solat isyak kita ni diterima oleh Allah Azza wa Jal ataupun sebaliknya? Sebab apa? Kelemahan kita, kadang-kadang waktu solat tu dah subhanallah, teringat kat mana spek mata kita letak, teringat kat mana kunci kereta kita letak kan. Ada orang sampai kan nak cari barang, cari kat mana waktu solat. Tiba-tiba dia teringat pula waktu tu. Nak ceritanya solat fardu kita ni tidak ada kualiti. Kan? Nak sampai ke tahap khusyuk tu Allahu Akbar kan, bukan satu perkara yang mudah. Jadi kita sendiri tidak ada jaminan yang bahawasanya ibadah yang kita buat itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. So kita sebagai manusia yang penuh dengan khilaf, penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, apa yang kita nak buat? Kita mesti kena pastikan diri kita ni sentiasa meningkatkan kualiti ibadah kita. So kita tak boleh nak hanya mempercukupkan diri kita, okey tak apalah, aku dah buat yang fardu, so sunat tak perlu. Perkara-perkara sunat, walaupun membaca Quran adalah satu perkara yang sunat, tetapi benda itulah yang akan menampung pada yang fardu. Kalau fardu kita pun banyak lopong dan kita tak buat perkara sunat, jadi bagaimana ia nak menampung pada kekurangan yang fardu? Jadi kita sebagai seorang manusia yang penuh dengan dosa, jangan pernah rasa cukup dengan ibadah yang kita buat. Kita kena faham konsep tu. Ada orang cakap macam ni, tak apalah aku dah buat yang fardu kan. Lepas tu aku tak buat dosa lah kot. Dia cakap macam tu. Jadi dia tak nak fastabiqul khairat. Dia tak ada usaha untuk mencari berebut pada kebaikan. Jadi rugi orang yang macam ni. Okay? So kena betulkan fahaman kita. Orang yang macam ni sebab apa? Salah faham. Dia rasa cukup dah dengan amalan. Na'udzubillah misalnya. Nabi SAW yang dijanjikan syurga pun Nabi paling kurang istighfar dengan Allah Azza wa Jal 70 kali.
Kita ni manusia biasa lagi lah kena beribadah. Nabi yang dijanjikan syurga, diampunkan dosa pun qiyamul lail sehingga bengkak-bengkak kaki Nabi. Kita nak bangun qiyamul lail pun rasa berat. Tak ke kita malu dengan Nabi SAW? Jadi kita rugi sebenarnya. Orang yang tahu baca Quran, tak baca Quran. Sebab apa? Bacaan Quran ni di antara amalan yang paling mudah untuk kita dapat pahala. Okay? Sebut satu pahala dapat, sebut satu huruf dapat 10 pahala. Cuba kita cari amalan lain yang mana kita sebut satu huruf, tiba-tiba orang nak bagi RM10. Ada ke? Tiba-tiba orang jumpa kita kan, cik, cuba sebut huruf C, saya bagi RM10. Confirm. Orang tak bekerja dah. Orang buat benda tu sahaja kan. Tapi hebatnya Allah Azza wa Jal, pahala ni disembunyikan. Sebab apa? Allah nak melihat siapa di kalangan hamba ni buat kerana Allah Azza wa Jal. Kalaulah baca Quran ni kan, tiba-tiba satu huruf turun RM10 daripada langit. Manusia takkan bekerja 24 jam nak baca Quran je. Ya. Jadi pesanan saya adalah bacalah Quran. Jangan pernah rasa cukup dengan ibadah yang kita buat. Dan Quran ini adalah satu ibadah yang paling mudah untuk kita dapat pahala. Jadi ruginya kita kalau kita tak manfaatkan sebaik-baiknya. Rugi. Orang yang baca Quran ni dia jutawan dunia dan akhirat. Bukan akhirat sahaja dia jutawan, tapi dekat dunia lagi Allah percukupkan setiap urusan kehidupan dia. Allah takkan susahkan orang yang sentiasa luangkan masa dengan Quran. Kalau nak cerita pula tentang kisah orang yang jaga hubungan dengan Quran, subhanallah. Kita rasa macam dulu kan ada orang fikir kan kalau hantar anak sekolah agama, belajar Quran, tak boleh nak bekerja dan sebagainya. Tapi hari ni bila kita faham konsep rezeki tu, sebenarnya semuanya datang daripada Allah. Semakin kita jaga hubungan kita dengan Allah, semakin kita jaga hubungan dengan Quran, banyak perkara kebaikan yang akan datang pada diri kita. Cubanya sejauh mana kita nak percaya tentang kenyataan tersebut. Kan? Ada orang, okay, saya tahu tapi tak berapa nak percaya, tu yang tak menjadi pada diri dia. Okay? So itulah serba sedikit berkenaan dengan ini. Alright? Yalah. Rasa macam tertampar sekejap. Masya Allah, hebat sangat Al-Quran. Rugi sangat kan orang yang, sekurangnya ambil tahu. Sekurangnya tahu. Okay, ambil tengok apa Al-Quran ni, apa dia. Sekurangnya lah. Dan betul sebenarnya penghijrahan ni dari segi penampilan dah bagus. Daripada solat dah bagus kan. Apa lagi, boleh tak kalau kita cuba cantikkan lagi dengan tambahkan juga Al-Quran tu. Sebab Islam ni kan menyeluruh. Kan? Betul. Jadi insyaAllah. Syarah okey? Okey. Sekejap ada soalan lagi. Assalamualaikum. Apa permulaan yang baik untuk mulakan membaca Al-Quran? Lepas tu, apa tu? Dalam keadaan yang? Dalam keadaan yang khusyuk. Mulakan baca Al-Quran. Okey, khusyuk. Okey. Alright. Okey. So, bisa jawab? Okey. Boleh? Waalaikumsalam kepada Myrazul Collection. Okey, bagaimana kita nak baca Quran dalam keadaan khusyuk? Okey, yang pertama adalah mesti dalam keadaan bersedia. Bersedia ni maksudnya apa? Ada beberapa perkara yang perlu kita buat sebelum kita nak baca Quran. Antaranya apa? Ambil wuduk. Walaupun ambil wuduk ni bukan satu perkara yang wajib bila mana kita nak sentuh dengan Al-Quran. Tapi ianya merupakan adab. Adabnya apa? Adab kalau kita jaga, dia akan timbulkan keberkatan. Berkat ni apa? Berkat ni, contoh saya selalu bagi contoh kan dalam bab rezeki kan. Ada orang digaji 1,000, boleh cukup tampung anak 4 orang. Ada orang 10,000 gajinya tapi tak mampu nak tampung anak 4 orang. Jadi berkat ni lah membuatkan kita beza dengan orang lain. So perkara yang pertama untuk kita fokus atau khusyuk ketika membaca Quran, siapkan diri kita dulu. Yang pertama, ambil wuduk. Yang kedua, yang kedua pastikan waktu suasana kita nak baca Quran tu bukan suasana yang bising, yang mana akan mengganggu konsentrasi kita bila baca Quran. So kita kena cari waktu yang khusus lah. Kalau kita ni seorang isteri contoh bila seorang isteri ada anak, jadi kita tak boleh nak fokus sangat khusyuk dengan Quran kan. Baru nak baca bismillah, anak dah tanya dah apa tarik, nak susu lah, nak apa. Kan. Jadi kita kena ambil waktu yang paling sesuai lah, yang mana membuatkan kita rasa kita memang hanya kita dengan Al-Quran. So kita kena tahulah bila waktu yang terbaik. Pastikan waktu tu waktu yang sunyi, tak ada orang.
dan waktu yang kita tak kelang kabut. Kita tenang je waktu tu. Bila waktu yang terbaiknya sebelum subuh lah. Orang tak bangun lagi kan. Hanya kita dengan Allah, hanya kita dengan Al-Quran. Tu waktu yang terbaik lah. Tapi kalau macam kita orang bujang tak kisah mana lah kan, maghrib isyak pun free. Kan? So tu kita kena pasti waktu bila saya boleh baca Quran dalam keadaan tidak ada sebarang gangguan. Okay. Yang ketiga, menutup aurat. Okay, menutup aurat walaupun dia bukan satu kefarduan, bukan benda yang wajib, tapi ianya merupakan adab bila mana kita bersama dengan Al-Quran. So itu tiga perkara yang boleh saya kongsikan bagaimana kita nak baca Quran dalam keadaan khusyuk. Dan yang terakhir, bacalah Quran dengan bertajwid. Sebab bila kita baca Quran dengan bertajwid, kita akan rasa seronok untuk baca Quran dan kadang-kadang rasa macam tak nak berhenti. Tapi bila bacaan Quran kita kurang baik, itu yang membuatkan kita rasa kurang khusyuk ataupun kita rasa kurang seronok. Sebab apa? Kita rasa macam nak habiskan satu muka surat pun lambat. Kan? Kadang-kadang yes, ada orang satu muka surat 30 minit baru nak habis. Sebab apa? Bacaan tak lancar. So kita improve dari segi bacaan Quran kita. Itu pun akan membantu kekhusyukan kita bila nak baca Quran. Dan paling best bila mana kita baca Quran, kemudian kita cuba faham apa yang Allah nak ceritakan pada saya pada muka surat ni. Kita jangan kejar semata-mata pada bacaan. Tapi kita kena kejar juga. Kita kena cuba untuk ke satu step yang mana kita nak cuba faham apa sebenarnya Allah nak cerita pada saya. Okay? Right. So itulah untuk jawapan kepada persoalan tadi. Right? Sekejap, ada orang komen tu, tapi bila dah kerja sekarang makin mencabar nak cari masa baca Al-Quran. Tak macam dulu. Ya, betul. Memang bila bekerja ni pun satu cabaran yang sangat-sangat, ya betul. Tapi apa yang saya boleh kongsikan lah untuk orang-orang yang bekerja khususnya, waktu yang terbaik memang sebelum subuh. Kita tak ada waktu yang lain sebab lepas maghrib kita dah penat. Tubuh kita dah penat yang kita bekerja. So nak ataupun tak nak kita luang masa. Mungkin dapat 10 minit sebelum subuh pun jadilah. Nampak macam sikit. Tapi kalau kita betul-betul ikhlas kerana Allah, Allah pandang usaha kita tu. Kan? So benda tu akan menjadi satu benda yang keseronokan untuk kita. Yang paling penting, sibuk dengan kerja tak apa. Benda tu akan menjadi ibadah kalau kita niat kerana Allah Azza wa Jalla. Kita jangan faham baca Quran dia ibadah, kerja tak ibadah. Tak. Kalau kita niat kerja kerana Allah, jadi ibadah. Ni pun kena faham juga. Tu orang yang kata, alamak kenapalah aku kerja kan, saya tak sempat nak baca Quran. Tak. Kerja pun yang ibadah. Okay. So untuk yang bekerja, nasihat saya waktu yang terbaik adalah sebelum subuh. Konsistenkan mungkin satu hari 10 minit saja, tak apa. Buat tiap-tiap hari. Yang penting jangan tinggalkan Quran. Right? Jangan jadikan kerja tu sebagai alasan untuk kita tinggalkan Quran. Boleh je kita nak cari masa dalam 24 jam tu. Betul? Yes, betul. Sebab semua orang diberi 24 jam kan? Betul, tak sama. Tak ada saya 24 jam, makan 3 jam kan? Tapi bagaimana kita menguruskan masa kita kan? Betul. Itu masalah. Sekejap lagi satu. Kenapa baca Quran fikiran selalu menerawang ke tempat lain? Kenapa? Sebab kita terlalu banyak berfikir. Sebab bila kita nak baca Quran, kita kena rehatkan sekejap minda kita ni daripada fikir perihal dunia. Sekejap je. Mungkin 10 minit, sekejap je. Kita kadang-kadang bila baca Quran banyak menewang sebab kita banyak fikir tentang alamak kejap lagi nak buat ni nak buat tu kan. Macam solat tadi lah. Yes. So kita cuba jadikan masa kita dengan Quran ni adalah untuk saya berehat sekejap dengan Quran. So kita kena benda-benda yang perihal dunia tu simpan sekejap. Sekejap je, bukan lama pun. Kan? So itulah. Kita kena kurang ni lah, kena ni. Pandai uruskan kita punya ni lah. Masa. Okay, betul. Yes. Jadi, okay, boleh Syarah? Risau ni cakap banyak nak minum air dulu ke? Tak apa. Tak apa, okay. Okay. Dah lama dah dia cakap. Okay, jadi insyaAllah, ini yang terakhir lah insyaAllah. Sebab sekarang dah pukul berapa? Awal lagi 9.41. Boleh 9.41? Boleh Okay, insyaAllah soalan yang terakhir. Okay, apa tips sendiri daripada Syarah untuk istiqamah untuk istiqamah dalam baca Quran, terutama kepada mereka yang baru nak berjinak-jinak ataupun tips kepada mereka yang baru juga nak menghafaz, sebab Syarah mungkin ada juga tips untuk kepada yang nak hafaz Quran insyaAllah. Okay, so kat sini ada soalan lah. Yang pertama, macam mana kita nak istiqamah dengan Quran bagi orang awam lah. Okay. Okay, so untuk jawapan ni, perkara yang pertama adalah kita kena mulakan pagi kita dengan Al-Quran. Okay. Ini apa yang Syarah buat pada diri Syarah, yang Syarah uji kaji pada diri sendirilah. Okay, Syarah buat eksperimen pada diri Syarah.
adalah Syarah melihat keputusannya berbeza bila mana Syarah mulakan pagi dengan Quran dan pagi yang tidak dimulakan dengan Quran. Sebab Syarah perasan kalau kita mulakan pagi kita dengan Quran, dia akan ada rasa yang kejap lagi saya nak baca lagi Quran. Ataupun maghrib nanti saya nak baca Quran lagi. Tapi kalau kita tak mulakan pagi kita dengan Quran, kita akan ada satu rasa yang macam kejap lagi dah baca Quran, kejap lagi dah baca Quran, tiba-tiba hari tu dah berlalu pergi. Sebab tu kalau kita dengar orang-orang motivasi tu cakap, mulakan pagi dengan perkara-perkara yang baik. Sebab benda tu dia akan memberi satu booster pada diri kita. Yes, pada diri kita. So perkara yang pertama, untuk sesiapa yang istiqamah dengan Quran, mulakan pagi dengan bacaan Al-Quran. Walaupun cuma satu muka surat. Kan? Tapi kita ni kan kadang-kadang bila kita ada rasa malas kan, kita selalu beralasan. Bila orang cakap baca Quran tiap-tiap pagi, kita pun macam, alah tak apalah. Tadi solat baca dah ayat Quran. Betul. Nak cakap, nak menyedapkan hati sebenarnya. Betul. Tapi rugilah kita. Memang kita dah baca Quran dalam solat, yes. Tu for sure lah, benda tu wajib. Kita kena cari benda-benda luar solat tu lah pula. Bacaan Al-Quran. Alright, itu satu. Mulakan pagi dengan bacaan Al-Quran. Yang kedua, untuk kita istiqamah ni, syarat tersebut, dia memang tak ada jalan lain. Kita kena memaksa diri kita. Kena mulakan. Kita kena mulakan. Kita tak boleh semata-mata nak ikut keadaan mood kita. Sebab bila kita ikut keadaan mood kita, tu yang akan sentiasa membuatkan kita rasa macam kejap lagi lah, kejap lagi. Dan akhirnya hari tu pun dah berlalu tanpa Al-Quran. Rugi lah. Sebab mood ni pun di antara kita panggil sebagai godaan syaitan sebenarnya. Kan? Tanpa kita sedar. Kita ingat alah mood ni macam perasaan saja tak? Di antara salah satu godaan syaitan lah daripada nak kita baca Quran. Kan? Hebatnya Quran syaitan ni kan, bila kita baca Quran kadang-kadang niat dah. Okay, kejap lagi nak baca 5 muka surat. So kita pun buka Quran. Tiba-tiba sampai satu muka surat dah sadaqallahul azim. Time tu pula ramai pula hantar mesej kat kita. Sebelum tu tak ada pun orang hantar mesej kat kita kan. Klik-klik kan. Kadang-kadang bila baca Quran tiba-tiba tu lah time tu mengantuk. Sebelum tu subhanallah sangat-sangat semangat. Tengok bagaimana syaitan ni sangat licik. Melalui mood kita. Betul? Ya, betul. Sebab apa? Syaitan ni dia tahu baca Quran ni senang orang dapat pahala. Sebab tu dia akan sentiasa menggagalkan kita daripada baca Quran. Yang ketiga ni sebenarnya adalah yang paling utama, adalah kita kena berdoa pada Allah. Ni saya sudah sebut lah. Kat mana-mana pun memang saya ulang benda yang sama. Sebab hakikatnya pada kebaikan yang kita buat hari ni adalah kerana hidayah, taufik dan hidayah tu datang daripada Allah. Bukan kita baik. Jangan kita hari ni kita boleh baca Quran 10 juzuk, 15 juzuk satu hari kita rasa bangga. Aku boleh baca Quran, orang lain tak baca Quran pun. Jangan macam tu. Sebab apa? Allah boleh tarik nikmat tu bila-bila masa saja, rugi kita. Okay? So doa yang biasa saya kongsikan jugalah. Doa yang mana Rasulullah ajarkan kepada Mu'az bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, kurniakanlah kepada aku kekuatan untuk mengingatimu, mensyukuri nikmatmu dan memperelokkan amalanku. Tengok, nak Allah beri ingat pada Allah pun kena minta pada Allah. Nak ceritanya bagaimana lemahnya diri kita. Itu satu. Yang kedua, kita minta ya Allah jadikan kita ni di kalangan orang yang bersyukur. Syukur ni maksudnya apa? Allah bagi lisan. Kita gunakan lisan kita ni perbanyakkan zikir, perbanyakkan bacaan Al-Quran. Allah beri mata kita tengok pada ayat-ayat suci Quran, bukan tengok perkara-perkara yang lucah. Allah bagi tangan kita banyak sentuh Quran daripada pegang telefon. Itu bukti orang yang bersyukur. Bukan bersyukur ni semata-mata kata Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi tangannya tak tahu ke mana, mulut dia tak tahu ke mana. Dan yang ketiga, kita minta ya Allah berikan aku kekuatan untuk memperelokkan amalanku. Itulah hijrah. Okay? Kita tiap-tiap hari kita nak memperbaiki amalan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tengok. Setiap sudut kebaikan kehidupan kita ni semuanya kena minta kekuatan daripada Allah. Nak ceritanya bagaimana lemahnya kita. Hari ni pun kalau Allah tak izinkan saya untuk bercakap, saya tak boleh nak bercakap. Kan? Nak ceritanya semua tu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua yang mana saya baca posting Ustaz Syekh Mutawalli. Doanya berbunyi, Allahumma harramni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Wahai Allah, haramkan ke atas diriku nikmat dalam berbuat maksiat dan rezekikan kepada aku nikmat dalam berbuat ketaatan. Kenapa kita tak boleh lama-lama nak buat baca Quran?
Kenapa kadang-kadang kita rasa tak boleh nak istiqamah dengan kebaikan? Sebab kita belum ada rasa nikmat. Betul. Bila ada rasa nikmat, kita sayang nak tinggalkan. Jadi kita nak rasa nikmat. Supaya bila rasa nikmat tu datang, kita rasa seronok nak buat perkara baik. Kita benci pada keburukan. Kita bukan benci pada orang yang buat keburukan, tapi kita benci pada perbuatan yang dia buat. Kena faham juga benda tu. Okay. Dan perkara yang saya nak highlightkan bila kita sebut tentang hijrah, yang kadang-kadang kita rasa aku ni lebih baik daripada kawan aku. Contoh, yang kita pakai tudung labu, kawan kita pakai tudung singkat. Tapi itu bukanlah satu lesen untuk kita kata aku ni lebih baik daripada dia. Sebab hakikatnya pengakhirannya adalah bagaimana kehidupan pada pengakhiran kehidupan kita. Bukan cerita tentang bagaimana aku sekarang. Kita kadang-kadang bila kita rasa kita ni tudung labuhnya, hafizahnya, kita rasa aku ni lebih baik daripada dia. Sedangkan kita tak tahu rupa-rupanya tiap-tiap kali waktu tahajud dia berdoa kepada Allah, minta pada Allah untuk beri kekuatan untuk dia jadi orang yang lebih baik. Sebab kita tak tahu bagaimana hubungan dia dengan Allah. So kena highlight dekat situ. Sebab pengakhiran itu yang menentukan bagaimana kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pernah pandang rendah pada orang. Kita kalau sayang kawan kita, kita kena banyak doakan pada dia. Ya Allah berikan hidayah pada dia. Kan? Sebab hidayah ni milik Allah. Saya kadang-kadang ramai orang cerita, Kak Syarah, saya dah buat macam-macam dengan kawan saya supaya sekian-sekian-sekian. Kita nak kawan kita pun jadi baik macam kita kan. Tapi bila saya sebut, saya tanya satu soalan je. Awak pernah tak masukkan nama di dalam doa awak? Tak pernah. Kita ni kadang-kadang kita nak orang jadi baik asbab usaha kita. Tapi kita lupa, bukan asbab usaha kita orang tu jadi baik. Allah hanya menjadikan kita sebagai perantaraan antara Allah dengan dia. Kita kena faham benda tu. So secara yang kita kena faham adalah semuanya kena berbalik pada Allah. Masukkan di dalam doa kita sebab itu dah kekuatan yang selalu kita lupa tanpa kita sedar. Alright? Okay, tu untuk mana tadi? Untuk orang awam lah. Untuk orang yang baru nak hafal Quran, kan? Untuk orang yang baru nak hafal Quran, yang ni saya share tadi dekat dalam saya posting. Okay, saya buat share ringkas lah. Yang pertama, niat mesti lillahi ta'ala. Okay, bukan niat sebab aku nak orang kenal aku sebagai Al-Hafizah, bukan nak orang kenal aku sebagai Al-Hafiz, bukan sebab aku nak berimamkan seorang Al-Hafiz. Kan, ada orang yang sebab nak kahwin dengan suami yang Hafiz. Okay, Hafiz ataupun Hafizah bukan satu tiket jaminan yang bahawa dia adalah orang yang terbaik. Kena faham tu. Ada orang yang tak hafal Quran tapi akhlaknya lebih baik daripada orang yang tak hafal Quran. Kena faham. Tahu agama dengan faham agama benda yang perkara yang berbeza. Kan? Itu satulah. Yang kedua, okay, bila niat kita dah betul, maka bila nak hafal Quran, pastikan bacaan Quran kita ni baik. Bukan semata-mata ada lagu. Lagu tu soalan yang kedua. Yang penting bacaan kita ni bertajwid, tahu panjang pendek. Sebab bila bacaan kita tak berapa cantik, nanti dia akan mengganggu pada semangat kita. Dia akan mengganggu. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, pastikan ada guru. Okay, tak ada guru, cari kawan-kawan yang ada bacaan yang baik. Dia boleh semak bacaan kita. Janganlah kita guru, kita pun anak murid. Kan? Kita tak tahu tak mana salah kita. Baca sendiri, semak sendiri. Semua betul. Tak ada yang salah. Betul. Kan? Lepas tu bila jumpa dengan Ustazah, saya baca seorang-seorang elok je. Memang elok lah sebab awak lah ustaz, awak lah anak murid. Kan? Itu perkara yang ketiga. Yang keempat, bila nak hafal Quran, kita kena kenal diri kita. Maksudnya apa? Kita kena tahu waktu bila yang terbaik untuk kita hafal Quran. So untuk tahu bila waktu yang terbaik ni adalah kita kena try and error. Mula contoh hari ni try lepas subuh. Dapat berapa minit? Satu muka surat contoh. Esok try pula waktu zuhur. Dapat berapa minit? Asar, maghrib, isyak. So bila kita dah buat untuk setiap solat tersebut, last kali kita akan tengok result. Mana waktu yang paling singkat untuk kita hafal Quran. Itulah waktu yang terbaik. Okay. Dan yang terakhir adalah untuk kita hafal Quran, tips dia adalah semakin banyak diulang, semakin kuat diingatan. Okay. So banyakkan ulangan supaya dia membantu dalam kekuatan ingatan terhadap ayat tersebut. Satu lagi last, tips untuk hafal Quran juga. Contohlah kita dah hafal satu ayat satu ayat. So kita nak hafal ayat yang kedua. So ulang dulu ayat yang pertama, baru hafal ayat yang kedua. Kemudian nak masuk ayat ketiga, ulang dulu 1, 2, baru masuk ayat yang ketiga. Ada orang dia hafal macam mana? Okey, 1 dah ingat, masuk yang kedua. 2 dah ingat, masuk yang ketiga. 3 dah ingat, masuk ke 4. Bila dia nak ulang 1 sampai 4, dia ingat tapi dia banyak tukar ayat. So step kat situ salah. Jangan buat macam tu.
Nak hafal 2, ulang 1, 2. Bilang 3, balik. 1, 2, 3. Nak hafal 4, 1, 2, 3, 4. So buat macam tu lah. Itu di antara kaedah yang paling mudah lah. Right? So itulah jawapan untuk soalan yang terakhir, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, jadi berbaki berapa minit lagi ya? Susah. Sekejap Tadi kita mula bukan, kita mula 9 berapa yang tadi? Alamak, 95 minit. 95 minit So ada ke? dalam 10 minit kot. 11 minit lebih kurang. 11 minit. Okay. Jadi nak jawab soalan lagi ke, Syarah? Boleh. Sekejap Ada 2 soalan lagi rasanya. Baca banyak atau baca sedikit berterusan lebih baik? Okay. Yang ni, okay, soalan yang bagus. Okay, yang pertama, kalaulah tiba-tiba datangnya semangat subhanallah untuk baca Quran banyak, so bacalah Quran banyak. Sebab benda tu adalah satu benda perkara yang baik. Okay? Sebab kita faham, kita ni manusia. Ada hari yang subhanallah semangatnya Masya Allah. Betul. Satu hari tu 5 juzuk nak baca Quran. Sedangkan tak pernah baca 5 juzuk. So kita meraihkan semangat kita, maka baca. Baca je. Jangan pula fikir, alah kalau aku baca 5 juzuk, esok baca 1 juzuk juga. Macam tu kan. Sebab kita fikir kita tak mampu istiqamah. Tu jangan. Tu teknik syaitan juga. Betul. Nampak? Licik dia. Okay, itu satu. Bila datang semangat, ikut semangat kita. Ikut je flow dia. Yang kedua, kena tetap istiqamah dengan apa yang kita buat walaupun sedikit. So dua-dua ni kena raihkan sekali. Betul. Okay. Jangan pula hari ni datang semangat, tak apalah. Esok tu juzuk juga aku baca, bukan je 5 juzuk. So tak apalah. So, tak kan baca. antara amalan yang istiqamah kan, amalan yang Allah cinta kan sedikit. Tetapi Tapi istiqamah. Balik pula hadis ni. Nampak tak Stefan? Bagaimana Betul. liciknya dia. So kita raihkan kedua-duanya. Dua-duanya. Okay. Right. InsyaAllah yang terakhir. Boleh kongsikan lagi tentang ayat Quran merajuk dengan kita bila kita lambat murojaah dia? Okay. Okay, dia macam ni tau. Bila Merajuk. kita mengulang Al-Quran, bila kita dengan Quran, apa maksud merajuk tu? Quran ni dia bukan satu objek. Kita merajuk ni bahasa yang kita nak mudah faham lah. Okay. Maksudnya apa? Quran ni macam ni lah. Orang yang pernah hafal Quran, dia akan melalui lah perasaan ni yang mana contohlah kita dah khatam 30 juzuk. And then kita selalu mengulang juzuk yang kita ingat je. Tu biasa masalah orang-orang hafal Quran. Sebab bila nak hafal yang kita tak ingat, kita rasa macam Allahu Akbar kan. Faham je lah perasaan ni kan. So, maksud merajuk tu adalah bila mana kita nak start hafal balik surah yang pernah kita hafal ataupun juzuk yang pernah kita hafal, kita akan rasa yang bahawasanya dia punya susah itu 2 kali ganda daripada yang pernah kita hafal. Tu maksud merajuknya Quran. Jadi bila kita nak pujuk balik ataupun bahasa mudah nak faham, bila kita nak ingat balik, dia bukan satu perkara yang mudah. Satu perkara yang agak sukar untuk kita dapat. Okay. So sebab tu saya selalu pesan pada diri saya dan juga kawan-kawan, bila kita hafal Quran, jangan sampai Quran itu mula merajuk. Okay. So kita kena adil pada setiap juzuk dalam Al-Quran. So saya selalu pesan, awak macam ni lah. Cuba awak bayangkan, awak ada 9 orang anak. Okay. Tapi hanya 1 orang je yang awak bagi dia susu, awak bagi makan. Jadi agak-agaknya apa perasaan anak yang lain yang tu 8 orang lagi. Mesti dia berajuk. Kan, betul tak? Sebab kita tak adil pada setiap anak tersebut. So sama juga dengan Al-Quran. Okay, so kita kena bersifat adil. Adil tu maksudnya apa? Kita gerakkanlah, kita pastikan semuanya sentuh. Okay, so kena susun lah. Jadual tu kena susun lah. Macam mana nak bagikan semua tu disentuh, kena ada jadual. Yelah kita mana mampu nak mengulang satu hari 30 juzuk kan. Melainkanlah baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Kan? Itu boleh. Kan, itu boleh. So macam tu lah. Right? Okay, insyaAllah yang terakhir saya nak berkongsi sikit. InsyaAllah lagi berbaki beberapa minit lagi. Allah ada menceritakan di dalam Quran bahawa Nabi ada mengadu kepadanya tentang sikap kaum yang meninggalkan Quran. Firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 30. Dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini suatu perlembagaan yang ditinggalkan dan tidak dipakai. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebenarnya berkaitan antara hijrah dan Al-Quran ni sangat kuat dan macam Syarah cakap tak boleh dipisahkan. Kedua-duanya berkait. Jadi untuk menjadikan seorang kita ni seorang yang berhijrah, jadi kena bersama dengan Quran. Kan jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita dunia dan akhirat insya-Allah.
Jadi okay, untuk akhirkan kita punya insyaAllah majlis ilmu, saya nak akhirkan dengan doa. Dan insyaAllah doa ni kalau kita baca ramai-ramai, boleh jadi mereka yang mengaminkan tu lagi makbul daripada kita yang membaca, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, perbaikilah agama kami sebagai pelindung urusan kami. Perbaikilah bagi kami dunia yang menjadi tempat kehidupan kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembalinya kami. Jadikanlah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagi kami dalam segala kebaikan dan jadikanlah kematian kami sebagai kerehatan bagi kami dari segala kejahatan. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, diri yang tidak puas dan doa yang tidak terkabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah, terima Kakak, kasih. Ya. nanti akak save live sebab ada orang ramai minta untuk save live. Itulah famous tak. Sebab first time ni risau takut juga ni. InsyaAllah boleh-boleh. Okay, insyaAllah terima kasih Syarah banyak-banyak atas Okay, kelapangan sama-sama. waktu. Perkongsiannya sangat hebat, Masya Allah. Semoga semua yang kita bincangkan pada malam ni memberi manfaat kepada mereka yang menonton dan insyaAllah yang akan menonton juga. Terima kasih banyak-banyak Syarah. Okay, Rasa terima kasih menjadi atas excited. jemputan. Terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih Syarah. Okay, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada yang menonton malam ni. InsyaAllah saya akan save. Saya akan cuba save. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, kepada yang menonton, lagi beberapa minit ni, jemput untuk follow Ustaz Ukhti tadi tu, Syarah Ishak, IG dia, dan juga boleh follow dia punya page Facebook Aku dan Al-Quran. InsyaAllah banyak sangat perkongsian daripada beliau dan Masya Allah sangat hebat. Kita boleh endkan live kita insyaAllah. Ada rezeki dan insyaAllah kalau ada salah kata daripada awal hingga ke akhirnya, minta maaf dan mohon doa daripada semua. Assalamualaikum. Tekan ni ke?